الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang saya ucapkan ke forum jenayah cyber. Dalam dunia alam baharu ini, kita sememangnya hidup dalam kemajuan sains dan teknologi. Sains dan teknologi telah banyak membantu kita. Sebagai contoh, penggunaan internet dan telefon pintar telah banyak membantu kita dalam menjimatkan masa dan tenaga kita. Tidak keterlaluan juga jika kita katakan semuanya kini berada di hujung jari. Islam tidak melarang umatnya untuk mengejar kemajuan. Malah Islam menyeru umatnya untuk mengejar kemajuan. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang bermaksud, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kamu. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Dalam kesusahan kehidupan ketika ini, muncul pula golongan yang seperti serigala yang akan membaham mangsanya, yang akan melihat kepada titik kelemahan dan seterusnya akan meletakkan kita dalam keadaan kesusahan. Selama lebih kurang setengah jam ini, kita akan mengupas sebanyak mungkin mengenai isu jenayah cyber. Selamat kita bergabung dalam forum jenayah cyber, dan insya-Allah moga-moga pertemuan pada kali ini akan memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Selamat datang ke forum jenayah cyber. Baiklah, saya akan memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Panel pertama kita pada hari ini adalah Datuk Haji Amir. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar Datuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Tuan Haji? Baiklah, panel kedua kita pada hari ini adalah Profesor Fauzi. Assalamualaikum Profesor. Bagaimanakah dengan keadaan Profesor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Baiklah, panel ketiga kita pada hari ini adalah Dr. Irfan. Assalamualaikum Doktor. Apa khabar Doktor? Waalaikumsalam Tuan Menteri. Alhamdulillah sihat saja. Panel keempat kita pada hari ini adalah Tuan Hendrian. Assalamualaikum Tuan. Tuan sihat? Waalaikumsalam Tuan Moderator. Saya sihat sejahtera. Usai salam perkenalan, mari kita kembali kepada motif utama forum kita pada hari ini. Saya akan memulakan forum kita pada hari ini dengan bertanyakan soalan kepada Datuk Haji Amir. Apakah pendapat Datuk mengenai jenayah cyber, dan bolehkah Datuk senaraikan sebanyak sedikit mengenai jenis-jenis jenayah cyber? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sekarang berada di dalam era modernisasi, di mana setiap kemudahan, setiap teknologi berada di hujung jari kita sahaja, tuan. Akan tetapi, setiap kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada batasannya. Allah melarang hamba-hambanya bersifat berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu perkara. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa dhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan, yakni melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sebagaimana orang-orang yang telah sesat dahulunya. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan yakni manusia dan mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Maka sebab itulah seperti mana yang Tuan Haji sebutkan sebentar tadi, mengenai jenayah cyber, dia ada berkaitan dengan akhlak. Orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang betul, pertamanya, dia pasti hendak beribadah kepada Allah dengan cara yang betul. Dan orang yang beriman kepada Allah dengan akidah yang betul, di samping hendak beribadah kepada Allah, dia amat menjaga kepribadiannya. Jadi rumusnya di sini Tuan Haji, seseorang yang mempunyai kepribadian akhlak yang tinggi, dia tidak akan mahu terjebak dengan apa-apa perkara yang boleh menjerumuskan dia dalam lembah kemaksiatan atau lembah kemusnahan. Sebab itulah Imam Al-Ghazali ketika bercakap berkenaan akhlak, beliau mengatakan bahawa akhlak yang baik itu dia datang dari dalam. Dia datang dari hati yang suci berdasarkan iman yang betul. Akhlak bukanlah moral semata-mata. Akhlak dia mesti terbit dari hati yang suci, dijelmakan dalam bentuk tingkah laku yang elok. Jadi kita boleh katakan di sini, akhlak seseorang itu diukur berdasarkan tindak tanduk atau gerak-gerinya. Namun begitu, seperti mana Tuan Haji gambarkan sebentar tadi, jenayah cyber yang berlaku pada masa kini semakin tidak terkawal. Terdapat beberapa jenis jenayah cyber yang boleh dikesan, termasuklah penggodaman, hacking. Jadi penggodam-penggodam ini akan cuba mencari titik kelemahan sebuah komputer ataupun gadget. Ini untuk membolehkan mereka masuk ke dalam sistem tersebut. Setelah itu, mereka akan menyalin, memadam atau mengubah suai apa-apa atau mana-mana kandungan sulit dan penting. Kerugian yang mencecah hampir 11.4 juta ringgit telah direkodkan sejak tahun 2020. Ini membabitkan sindiket godam aplikasi WhatsApp dan Telegram. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamaluddin Muhammadin berkata, ahli politik dan bekas pegawai tinggi kerajaan juga antara menjadi mangsa sindiket ini. Sindiket yang dikenali dengan nama menyamar sebagai rakan, ini turut menyasarkan aplikasi Telegram atau WhatsApp. Modus operandi yang digunakan adalah dengan menggodam aplikasi telefon pintar milik mangsa sebelum pemangsa ini mengambil alih akaun berkenaan untuk meminjam wang daripada kenalan mangsa. Baik, yang seterusnya kita ada penipuan dalam talian, scam. Mengikut Jabatan Siasatan Jenayah Komersial di Bukit Aman, puak-puak ini dia mengkaji perangai manusia. Mereka tidak bertindak sembrono. Mereka juga pengkaji, tapi mengkaji untuk menipu. Mereka mengkaji minat dan kemahuan kita sebagai pengguna. Jadi kalaulah tiba-tiba pada suatu hari kita dikabarkan dengan satu berita, ada panggilan, kita mendapat satu panggilan yang mengatakan, tahniah, anda telah memenangi RM1 juta ringgit. Ini boleh dikatakan perkara yang terlalu baik. Sebab kata orang barat, too good to be true. Akan tetapi, ramai juga manusia yang terpedaya dengan jerat mereka dan antaranya adalah doktor dan guru. Orang yang kita anggap mempunyai intelek yang tinggi pun boleh terpedaya. Hal ini kerana skamer-skamer ini dia bijak mengkaji minat manusia. Baik, yang terakhir kita ada gangguan cyber. Jenayah seperti ini secara amnya berlaku di dalam media sosial di mana seseorang itu cuba menakut-nakutkan mangsa dengan kaedah ubutan. Mereka mengancam maruah dan keselamatan mangsa cyber dengan mendedahkan aib si mangsa ke khalayak ramai. Ada juga yang berjanji tidak akan menyebarkan aib mangsa dengan syarat si mangsa menyerahkan sejumlah wang pempasan kepada mereka. Maka konklusinya di sini, masyarakat perlulah berhati-hati apabila berurusan dengan internet. Ini kerana wujud golongan yang disebut sebagai serigala
yang sedang berkeliaran di sana. Terima kasih Datuk Haji atas penjelasan yang begitu menarik sebentar tadi. Seperti yang Datuk Haji katakan, jenayah cyber ini berlaku disebabkan kerendahan akhlak penjenayah. Antara jenis-jenis jenayah cyber yang dinyatakan sebentar tadi adalah seperti hacking, penipuan, dan gangguan cyber. Seterusnya, saya akan bertanyakan soalan kepada Profesor Fauzi. Pada pendapat Profesor, apakah kesan jenayah cyber kepada masyarakat? Baik, Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Tuan Moderator kerana telah bertanyakan soalan kepada saya tentang kesan jenayah cyber. Baik, apakah kesan kepada jenayah cyber ini? Baiklah, yang pertama, maklumat peribadi kita sebagai pengguna internet akan mudah terdedah. Hal ini kerana penggodam akan menggunakan maklumat peribadi kita seperti nama dan alamat kita untuk perkara yang tak elok dan tak baik yang akan menjatuhkan maruah dan nama baik kita. Contohnya, penggodam atau penipu dalam talian ini akan menggunakan nama kita untuk membuat satu akaun palsu yang akan menyebarkan fitnah dan fakta yang salah yang akan membawa kepada kejatuhan maruah dan nama baik kita. Seterusnya adalah selain dapat membocorkan maklumat peribadi kita, kesan jenayah cyber juga akan membawa kepada kerugian kewangan yang sangat besar. Hal ini kerana kebocoran maklumat diri akan membawa kepada penggodaman akaun perbankan yang akan membawa kepada kehilangan simpanan dalam bank kita dalam sekelip mata. Tambahan pula, perkara ini disokong dengan statistik jenayah cyber pada tahun 2011 yang membawa kepada kerugian yang berjumlah RM49.96 juta, iaitu peningkatan yang mendadak sebanyak 114% berbanding tahun sebelumnya, yang dikirakan sekitar RM29.4 juta. Akhir sekali, mangsa akan menghadapi tekanan perasaan yang tinggi disebabkan maklumat peribadi mereka telah terdedah. Mangsa yang tertipu akan mudah merasa marah dan trauma terhadap orang lain akibat daripada perbuatan ini. Mangsa yang merasa marah akan bertindak di luar kawalan dan mengambil jalan pintas seperti untuk membunuh diri. Kita ambil contoh dalam masa pandemik yang melanda negara ketika ini. Banyak orang kehilangan peluang pekerjaan dan punca rezeki. Ditambah lagi dengan kegiatan penipuan dalam talian, sudah jatuh ditimpa tangga. Sebagian orang mengambil keputusan untuk membunuh diri kerana kewangan yang terjejas dan hutang keliling pinggang. Terima kasih Profesor Fauzi atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Fauzi sebentar tadi, kesan jenayah cyber adalah menyebabkan maklumat peribadi kita akan tersebar luas. Ia akan membawa kerugian dari segi kewangan kita dan juga akan mengundang kepada tekanan perasaan yang boleh mengakibatkan berlakunya kes bunuh diri. Baiklah, kita akan teruskan forum kita pada hari ini dengan bertanyakan soalan kepada Dr. Irfan. Dr. Irfan, apakah punca-punca berlakunya jenayah cyber ini? Assalamualaikum semua. Terima kasih saudara moderator kita untuk pengetahuan para hadirin sekalian. Sebenarnya terdapat banyak punca berlakunya jenayah cyber. Antaranya ialah kekurangan pendidikan dan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, individu-individu yang terlibat dalam aktiviti jenayah cyber ini tidak menyedari bahawa perbuatan mereka mencuri maklumat, menyebar virus dan pencerobohan adalah satu jenayah
Oleh itu, mereka tidak menyadari bahawa perbuatan mereka ada salah dan memberi kesan buruk kepada orang lain. Individu-individu tersebut hanya mementingkan keseronokan dan kepuasan diri tanpa berfikir kesan buruk yang akan atau bakal menimpanya. Oleh sebab itu, pihak kerajaan yang berkaitan haruslah memberikan didikan yang efektif kepada masyarakat untuk menangani penyalahgunaan internet yang boleh mendatangkan kesan buruk kepada negara. Baiklah, seterusnya, penguatkuasaan yang lemah menyebabkan akta dan undang-undang tidak dapat menangani jenayah cyber ini. Hal ini kerana akta dan undang-undang sedia ada adalah lapuk dan tidak seiring dengan maklumat dan teknologi ataupun perkembangan teknologi pada masa kini. Sebagai contoh, denda atau hukuman tidak lagi setimpal untuk dikenakan kepada jenayah yang mereka telah lakukan. Akhir sekali, peningkatan penggunaan internet merupakan salah satu punca berlakunya jenayah cyber dan berleluasa di negara kita. Peningkatan penggunaan internet sebagai alat komunikasi telah mendorong ramai pengguna internet untuk menyalahgunakan maklumat dalam internet untuk pelbagai tujuan tanpa mengira betul atau salah. Penggunaan internet akan menggunakan pelbagai maklumat dalam internet untuk tujuan penipuan. Contohnya, kegiatan penipuan bungkusan yang didalangi warga Afrika. Selain itu, perbankan online secara meluas telah diperkenalkan kepada pengguna di negara kita. Perbankan internet yang menjimatkan masa dan tenaga telah menyebabkan ramai pengguna beralih arah untuk menggunakan aplikasi ini. Dengan ini, terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab cuba ataupun membina laman web palsu untuk menggunakan taktik phishing atau mempengaruhi pengguna awam. Contoh, pengguna awam yang tertipu akan memasukkan kata laluan di laman web palsu ini dan maklumat ini akan diperolehi oleh penjenayah cyber ini. Baiklah, sekian saja daripada saya. Saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Doktor atas penjelasan yang begitu detail sebentar tadi. Seperti yang Dr. Irfan katakan sebentar tadi, punca-punca berlakunya jenayah cyber ini adalah disebabkan kurangnya pendidikan dalam kalangan mangsa. Seterusnya, ia juga berlaku disebabkan kurangnya penguatkuasaan undang-undang. Dan akhir sekali, jenayah cyber ini berlaku disebabkan oleh peningkatan penggunaan kemudahan internet. Baiklah, saya teruskan forum kita pada hari ini dengan bertanyakan soalan kepada Tuan Hendrian. Tuan Hendrian, apakah sebab golongan seperti ini melakukan jenayah cyber? Terima kasih kepada moderator kerana bertanyakan soalan. Menjawab persoalan tersebut, jenayah cyber ini terbagi kepada dua, iaitu pertama, pelaku jenayah cyber ini hanya melakukan jenayah ini hanya untuk menunjuk-nunjuk kemampuannya dalam bidang IT. Mereka menyerang sesuatu sistem hanya untuk sekadar suka-suka. Mereka biasanya di dalam golongan umur 20-an, yaitu termasuk dalam golongan remaja. Golongan remaja ini mempunyai sikap yang sukar diramal dan juga mereka belum cukup matang untuk berfikir tentang akibat jenayah yang mereka lakukan. Golongan kedua pula ialah golongan yang terdesak untuk menjadi kaya melalui jalan pintas. Oleh kerana itu, ada di antara mereka sanggup melakukan penipuan atas talian terhadap orang ramai. Sebagai contoh, mereka menyamar sebagai pemungut cukai yang menjadikan golongan tertentu sebagai sasaran. Golongan tersebut termasuklah golongan yang tidak tahu tentang teknologi, yaitu lebih digelar sebagai warga emas. Penipu akan merancang dan menyamar dengan begitu teliti untuk memastikan penipuan ini berjaya dilaksanakan agar mereka mendapat wang yang banyak. Setengah pelaku hanya mementingkan hasilnya dan mereka tidak ambil peduli akan cara mereka mendapatkan hasil tersebut. Oleh itu, ada di antara mereka yang sanggup melakukan jenayah cyber ini semata-mata untuk mendapatkan hasil yang cepat kerana jenayah cyber ini tidak melibatkan tenaga fizikal seperti jenayah merompak. Seterusnya, pegangan agama yang lemah. Pelaku muda terpedaya dengan hasutan yang lumayan. Seseorang itu sanggup menjadi orang suruhan untuk melakukan jenayah tersebut.
Golongan tersebut tentunya terdiri daripada golongan yang mempunyai kemahiran dalam bidang tersebut. Karena iman yang lemah, mereka sukar untuk menolak tawaran yang lumayan tersebut. Itu saja daripada saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Tuan Hendrian atas penjelasan yang begitu mantap sebentar tadi. Seperti yang Tuan Hendrian katakan sebentar tadi, antara sebab golongan ini melakukan jenayah cyber adalah disebabkan mereka ingin menunjukkan kemampuan mereka dalam bidang cyber. Ada juga yang ingin mengambil jalan pintas untuk menjadi kaya dan juga disebabkan oleh pegangan agama yang lemah. Baiklah, kita telah mengetahui kesan jenayah cyber dan punca berlakunya jenayah cyber. Kita beralih pula kepada soalan yang paling penting dalam forum ini, adalah untuk mengetahui solusi agar kita tidak terlibat dalam jenayah cyber. Baiklah, saya akan mengajukan soalan ini kepada Datuk Haji Amir. Datuk Haji, apakah solusi untuk mengelakkan berlakunya jenayah cyber ini? Baik, Tuan Ji. Baik. Yang pertama sekali, menurut kajian, penggunaan internet dari tahun ke tahun menjadi semakin meningkat. Maka ketika pandemik ini, sudah tentulah penggunaan yang makin jauh meningkat berbanding sebelum ini. Tanpa kita sedari, apabila kita masuk ke dalam satu ruang yang baru, kita harus tahu yang di sana penuh perangkap dan penuh perkara yang berbahaya sebagaimana kita masuk ke dalam hutan yang tidak pernah kita masuki sebelum ini. Kita tidak boleh terlalu bersangka baik bahawa hutan itu dia tiada binatang buas. Dia tiada bahaya akar-akar dan ranting-ranting. Maka di sini sudah tentulah apabila kita masuk secara terlalu bersangka baik, dia akan mendedahkan kita kepada satu identiti kita dicuri. Kecenderungan kita diketahui dan di situ memudahkan kita untuk menjadi mangsa. Oleh sebab itu, kita seharusnya mempunyai pendidikan berkenaan ekosistem ini supaya kita lebih berjaga-jaga dan lebih berhati-hati dengan perangkap yang wujud dalam alam sekitar ini. Selain itu, kita juga memerlukan kerjasama yang mantap antara agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam membendung jenayah cyber ini, Tuan Haji. Contoh agensi yang terlibat ialah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM. Apabila kita dapat kesan mana-mana jenayah cyber yang berlaku, terus laporkan kepada agensi ini. Jangan cuba bertindak mengikut kefahaman sendiri kerana mereka lebih pakar tentang perkara sebegini. Pesalah yang didapati terbabit dalam jenayah seharusnya diberikan hukuman yang berat, setimpal bergantung pada jenayah yang dilakukan agar ini menjadi pengajaran kepada puak-puak ini. Alhamdulillah, baru-baru ini telah dikabarkan kepada kita, telah dimaklumkan bahawa Pusat Panggilan Setempat CCID, Scam Response Center akan bekerjasama dengan Bank Negara, BNM, serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, SKMM, dalam menambah baik keberkesanan dalam membanteras jenayah cyber. Mengikut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamuruddin Muhammad Din, ia akan dilaksanakan sebelum Jun depan. Maka pemerkasaan hubungan dan kerjasama antara rakyat dan agensi-agensi kerajaan perlulah ada bagi memudahkan kita menangkap, memudahkan kita menahan puak-puak yang dianggap sebagai serigala ini. Terima kasih Datuk Haji Amir atas penjelasan yang begitu mantap sebentar tadi. Sedar tak sedar, kita telah sampai ke penghujung forum kita pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kerana sudi hadir dan menyampaikan ilmu yang begitu bermanfaat sebentar tadi. Saya juga ingin berterima kasih kepada hadirin dan hadirat sekalian kerana sudi mendengar forum kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah
توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله